Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 1 Januari 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor mengajak rakyat Sabah untuk mengetepikan perbezaan politik dan sebarang perkara yang boleh menyebabkan perpecahan. Menerusi perutusan sempena Tahun Baharu 2024, beliau berkata rakyat negeri ini perlu melangkah ke Tahun Baharu dengan azam untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Jelas Datuk Haji G tiada kuasa dengan niat jahat boleh memecah belahkan Sabah selagi rakyat bersatu. Justru sebagai Ketua Menteri, Datuk Haji G komited untuk melihat Sabah kekal bersatu sekaligus dapat melawan sebarang percubaan untuk menjejaskan kestabilan dan untuk memastikan pembangunan dapat diteruskan tanpa halangan. Dengan sokongan daripada rakyat, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri telah mengorak langkah yang baik dalam memajukan pelan pembangunannya iaitu Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Datuk Haji G berkata dalam Belanjawan Sabah 2024 yang telah diluluskan baru-baru ini berjumlah 5.701 bilion ringgit adalah bukti komitmen kerajaan negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sabah. Oleh itu, beliau mahu pemimpin mengetepikan politik dan melangkah ke Tahun Baharu dengan azam dan komited untuk melakukan yang terbaik mengikut mandat yang diberikan rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus memberi tumpuan untuk membanteras penyeludupan, penyelewengan dan ketirisan barangan bersubsidi terutama bahan bakar diesel. Menterinya Datuk Armizan Mohamad Ali berkata kegiatan itu bukan sahaja satu jenayah, bahkan ia satu tindakan mensabotaj kerajaan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian subsidi kepada mereka yang layak. Selain daripada penyesaran subsidi di peringkat KPDN, kita akan melaksanakan penguatkuasaan yang menyeluruh. Tahun 2024 adalah tahun penguatkuasaan bagi KPDN. Jadi, saya ingin memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang terlibat dalam penyeludupan, dalam penyelewengan, bolehlah memulakan mencari bisnes model baru yang lebih berkat. Datuk Armizan ditemui media selepas merasmikan program Fund Haid Keluarga Samad 2023 di Papar. Mengulas dakwaan terdapat stesen minyak yang menghadkan pembelian diesel bersubsidi. Bagi mengawal bekalan tersebut, beliau berkata ia hanya berlaku di stesen daerah dan syarikat minyak tertentu sahaja. Tambahnya, hasil pemeriksaan terdapat permintaan tinggi semasa musim perayaan dan cuti sekolah yang menyebabkan stesen minyak terbabit menghadkan pembelian dalam usaha memastikan pengguna lain juga memperoleh bekalan diesel berkenaan. Pelan Induk Sepanggar 2025-2030 dijangka dilancarkan pada penghujung tahun 2024. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmut berkata, pelan induk itu mempunyai 4 bahagian utama iaitu pendidikan dan kemahiran, pelancongan, industri dan logistik. Datuk Mustafa berkata pelan induk tersebut akan memastikan pembangunan fizikal dan insaniah di kawasan Parlimen Sepanggar adalah seimbang. Kita mau pastikan bahawa pembangunan di Sepanggar ini pembangunan yang mampan. Dan kita juga pastikan supaya pembangunan itu seiring dengan pembangunan insan lah. Saya tidak mau Sepanggar ini dia mengalami zero sum development. Apa makna zero sum development? Apabila pembangunan kita baik tapi masyarakat kita runtuh. Pelan induk turut melibatkan input daripada para penyelidik dari Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Teknologi Mara UiTM, terutama pembangunan masyarakat dan komuniti B40. Karya anak tempatan Sabah melalui filem dapat menjadi medium bagi mempromosi pelbagai suku kaum dan etnik di negeri ini. Keyakinan itu disuarakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga Presiden Persatuan Bisaya Sabah, Datuk Ruslan Muharram selepas menyaksikan Namatai, sebuah filem tempatan Sabah. Datuk Ruslan berharap akan terhasilnya sebuah filem yang dapat menghargai sejarah suku kaum Bisaya di Borneo. Pastinya keunikan dan juga kita dapat dipromot
mereka di luar sana, di mana kita melihat dalam tayangan itu berbagai etnik, melibatkan penglibatan etnik kita yang ada di Sabah. Mananya kepelbagaian itu bukan kita lihat hari ini saja, tapi sudah terjalin begitu lama. Filem arahan Marlene Brandi Malalin itu mengisarkan tentang kisah percintaan dan pengorbanan sewaktu zaman pemerintahan Jepun antara seorang pegawai Inggeris dengan gadis tempatan. Rancangan bual bicara mingguan terbitan unit penerbitan TV RTM Sabah, Kami Baini KBI, tampil dengan wajah baharu bermula Januari ini. Penerbitnya Baharullah Baba berkata KBI akan membawa pelbagai pengisian lebih segar dan menarik menerusi 4 segmen sepanjang siaran selama sejam tersebut. 4 segmen itu ialah segmen Sabah Sana Sini, memaparkan keindahan negeri Sabah dalam pelbagai aspek, kupasan pelbagai isu bersama tetamu dalam segmen Jawab Dulu, segmen On Sikoi Toko bersama selebriti serta figura tempatan dan demonstrasi, pembuatan menerusi segmen Bikin Sampai Jadi. Kita sudah menyiapkan set baru Kami Baini untuk tahun 2024 dan juga pengisian-pengisian dalam rancangan itu sendiri. Maknanya kita memberi kesegaran untuk dalam segmen-segmen pengisian rancangan itu. Sementara itu, penerbit bersama KBI, Baharun Nur Dalila Baharudin berharap program tersebut dapat menarik lebih ramai penonton. Diharapkan semoga rancangan Kami Baini sentiasa melekat di hati penonton dan membuat penonton menunggu siaran, dan semoga rancangan Kami Baini akan menjadi sebuah rancangan yang unggul dan menjadi yang terbaik di Malaysia. KBI bersiaran secara langsung dari studio HD TV RTM Sabah setiap Isnin di TV1. Sukan Sabah Saga 2023 yang baru sahaja melabuhkan tirainya telah melahirkan atlet negeri yang berpotensi menyumbang pingat emas dalam Kejohanan Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Fairuz Rendan berkata ini kerana dalam saga beberapa rekod baharu kejohanan berjaya dicipta. Kita lihat potensi dia memang banyak. InsyaAllah dalam bulan 7 dan 8 kita akan menuju ke Sukma Sarawak. So kita mengharapkan atlet kita dari negeri Sabah ini dapat membawa lebih banyak pingat emas lah untuk Sukma kali ini. Pada kejohanan saga lalu, beberapa rekod baharu kejohanan berjaya dicipta termasuklah acara 100 meter lelaki, 1,500 lelaki dan 1,500 wanita. Sementara itu, lebih 500 peserta menyertai acara larian Gonet Fun 2023 termasuk dari negara jiran Brunei Darussalam. Saya Cing Misapai, pengurus Pusat Jagaan OKU Tolomis, Kampung Dungang Tuaran, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua sukses dan sehat selalu. Nama saya Eliviana Apoloni dan saya dari Kampung Dungang. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan harapan saya untuk tahun baru 2024 ini adalah semoga kita semua sukses, berjaya dan majulah. Nama saya Nena, saya dari Kampung Korompitut. Selamat tahun baru semua. Harapan saya semoga tahun baru dipenuhi dengan semangat yang baru dan ceria selalu. Saya Sylvia Belingi ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024 kepada semua dan semoga kita sentiasa sehat, ceria dan murah rezeki. Hai, saya Dilayun ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Harapan saya 2024 semuanya akan dimurahkan rezeki dan jaga diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi anda di mana sahaja. Baik, sekian Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.